Ini Rick, dan hari ini dia telah dibuang 50 tahun ke masa lalu, ke China. Saya telah menempatkannya di sebuah kampung yang tenang di kaki empangan besar. Semua orang di sini bekerja di ladang dan mengadu bahawa hujan telah turun selama 3 hari. Hari sudah pagi dan Rick sedang membantu jirannya mengambil air dari sungai. Berdekatan, seorang lelaki sedang membersihkan ikan. Seseorang sedang memasak mie, seseorang sedang mengeringkan pakaian di bawah kanopi di atas galah buluh yang panjang. Semuanya kelihatan normal dan tiada siapa yang menjangkakan masalah. Empangan besar itu dibina baru-baru ini. Empangan itu adalah kebanggaan seluruh negara dan gambar rajahnya tergantung di papan di sekolah tempatan. Garisan berwarna menunjukkan terusan, kunci dan blok pelepasan. Kemudian, ternyata pengiraan tidak mengambil kira hujan lebat yang berpanjangan itu. Hanya dalam beberapa hari, hujan turun hampir setahun. Kaki Rick tersekat di dalam lumpur, tanah basah dan sungai-sungai telah melimpahi tebingnya. Air terkumpul di dalam takungan dan paras air terus meningkat. Truk memandu di sepanjang jalan ke empangan. Askar-askar memasang penghadang dan tidak membenarkan sesiapa pun mendekat. Penduduk kampung berbisik sesama sendiri tetapi tidak faham apa-apa. Tiada keputusan dibuat untuk melepaskan air. Pihak berkuasa takut membanjiri ladang. Tetapi empangan itu tidak lagi dapat menampung air sebanyak ini. Dari gunung berdekatan, Rick melihat empangan itu hampir penuh. Ada yang menghalau ternakan mereka. Ada yang mengemas barang-barang mereka. Tetapi kebanyakannya tinggal di rumah. Mereka hanya menunggu dan berdoa. Turun, Rick berbaring di atas katil bayi di bawah kanopi dan berharap pada waktu pagi semuanya akan kembali seperti sedia kala. Penerobosan bermula pada waktu malam dengan deruman yang kuat. Segala-galanya di sekeliling bergegar dan ombak gergasi menghempas kampung. Daya itu mengangkat Rick dan melemparkannya ke dalam arus. Dia tidak sempat menjerit. Semuanya keruh dan melekit. Air seperti dinding yang kotor dan Rick tercekik lumpur. Tubuhnya berpusing, sesuatu menghentam sisinya dan dia tidak tahu ke mana arahnya. Dengan susah payah, Rick muncul ke permukaan, tercungap-cungap mencari udara bercampur lumpur. Pokok-pokok, barang-barang rumah dan bahagian bumbung terapung berdekatan. Di antara mereka terdapat mayat, lembu dan perabot. Arus telah mengumpulkan semua yang ada di kampung dan membawanya. Rick berpaut pada papan, tetapi arusnya terlalu deras. Tidak lama kemudian, dia menemui sebidang bumbung dan menarik dirinya ke atasnya. Licin, dipenuhi paku, ia mengoyakkan tangannya tetapi membuatnya tetap terapung. Rick rasa seperti dia sekurang-kurangnya tidak lemas, tetapi serpihan berbahaya terapung di mana-mana dan bumbung pun tidak menyelamatkannya. Menjelang subuh, Rick telah pun menghanyutkan beberapa buah kampung dan menyedari semuanya telah tiada. Di sekelilingnya dipenuhi air. Puncak pokok terjulur di sana-sini, bumbung di sana. Tiada siapa yang menjerit lagi. Semua kekuatan mereka telah digunakan untuk bertahan hidup malam ini. Ada yang duduk di atas pokok, ada yang di atas tiang, ada yang di atas bangkai bot. Semua orang basah, letih, tidak dapat bergerak. Air tertampung sepanjang hari. Tanah tidak lagi menyerap apa-apa dan segala-galanya di sekelilingnya seperti tasik. Rick minum air hujan, mengumpulnya di dalam penutup tin. Dia tidak mempunyai makanan dan hanya menunggu bantuan. Kadang-kadang, lembu mati terapung lalu. Mereka bengkak, berbau busuk dan membiak sekumpulan serangga. Ini adalah permulaan wabak. Orang ramai cuba berpaling, tetapi baunya tidak hilang. Rick cuba berenang tetapi tidak tahu ke mana dia akan pergi kerana jalan raya dibanjiri air. Dia kembali ke bangkai kapal, kompang camping dan panik, bersiap sedia untuk malam. Nyamuk, lalat dan agas menggigit mukanya dan serangga air merayap di bawah pakaiannya. Kelembapan tidak tertanggung dan pernafasan sukar. Kesejukan menembusi kulitnya dan Rick hampir tidak dapat merasakan jari-jarinya. Tidur tidak mungkin. Pada hari ketiga, bantuan masih belum tiba dan Rick hampir tidak bergerak. Sendi-sendinya sakit, kulitnya merekah, bibirnya pecah-pecah. Orang-orang di sekelilingnya hanya diam, berharap untuk diselamatkan. Rick diangkat dengan bot oleh seorang petani biasa yang belum tidur selama 3 hari sekarang dan sedang membantu mangsa melarikan diri. Daripadanya, Rick mengetahui bahawa 62 lagi empangan pecah malam itu. Ia adalah air terjun. Apabila satu runtuh, air akan mengalir ke yang seterusnya. Beratus-ratus kampung rosak dan beribu-ribu orang hilang. Menurut angka rasmi, kira-kira 170,000 orang mati. Pertama akibat air, kemudian akibat kelaparan, penyakit dan pengasingan sepenuhnya. Maklumat tentang bencana itu dirahsiakan selama bertahun-tahun. Hampir tiada sesiapa di luar negara yang tahu apa yang telah berlaku. Malah penduduk tempatan pun berdiam diri mengenainya, menganggapnya berbahaya. Rick menaiki botnya dan melihat sekeliling. Air telah surut, tetapi di tempatnya terdapat serpihan kayu, serpihan dan kesunyian. Tanah tempat orang tinggal telah menjadi rata, seolah-olah selepas kebakaran. Apa yang dia boleh lakukan hanyalah ingat bahawa air bukan sahaja kehidupan, tetapi juga kematian. Ikutilah dia secara ajaib terselamat.